Pada video kali ini saya akan kongsikan satu aplikasi daripada Google yang dinamakan sebagai Jamboard. Okey, di dalam aplikasi ini ianya mempunyai fungsi yang cukup unik yang mana ianya membolehkan kita melaksanakan interaksi dua hala di dalam kelas secara online. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Nur Syam bin Abidin. InsyaAllah di dalam video kali ini saya akan kongsikan bagaimana anda sebagai seorang guru boleh menggunakan satu aplikasi di dalam Google iaitu Jamboard, yang mana anda boleh gunakan di dalam kelas online anda. Aplikasi Jamboard ni sebenarnya dia berupaya untuk anda melakukan interaksi dua hala. Baik, di dalam video ini saya akan ceritakan mengenai Jamboard ni dan saya akan bahagikan penyampaian saya ni di dalam 4 bahagian. Bahagian yang pertama kita akan ceritakan bagaimana untuk nak membuka aplikasi Jamboard ni, dan saya akan ceritakan juga fungsi-fungsi tool yang ada di dalam Jamboard. Okey, untuk yang bahagian yang kedua saya akan tunjukkan bagaimana cara anda untuk menyediakan bahan di dalam Jamboard, dan di samping itu anda juga boleh memuat turun dokumen ataupun bahan yang telah siap di dalam Jamboard tu anda boleh muat turun dan anda boleh kongsikan kepada semua pelajar dalam bentuk PDF. Dan seterusnya saya akan tunjukkan pada bahagian yang ketiga bagaimana kita nak sharing konten bahan kita kepada pelajar sebelum kita memulakan kelas. Okey, ataupun kita nak sharing konten kepada pelajar selepas kita selesai kelas. So saya akan tunjukkan itu kepada anda. Dan bahagian keempat, bahagian yang terakhir sekali, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan Microsoft Teams. Okey, kita nak buat live streaming ataupun kelas secara live menggunakan aplikasi Jamboard. Jadi pastikan anda bersama dengan saya sehingga tamat. Di dalam bahagian ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita masuk ke dalam aplikasi Jamboard. Tapi sebelum itu pastikan anda telah mempunyai akaun Gmail anda sendiri. Sekiranya tidak, anda perlu sign up, daftar untuk akaun Gmail anda. Okey, seperti saya sudah ada akaun Gmail yang disediakan oleh pihak maktab. Saya boleh tunjukkan di sini. So ini akaun Gmail saya yang disediakan oleh pihak maktab iaitu mrsm.km.edu.my. Saya dipahamkan semua maktab ada email ni, jadi anda boleh rujuk dengan admin di maktab anda masing-masing. Sekarang saya akan masuk ke aplikasi Jamboard saya. Jadi saya akan tekan butang wafer ni ataupun kita panggil Google Apps. So kita cari Jamboard. Okey, lepas tu kita tunggu sebentar. So kita akan dibawa masuk ke dalam paparan sebegini. Okey, so sekarang kita dah berada dalam dashboard Jamboard. Untuk nak mula, kita akan tekan butang Add New Jam kat sini. Kita klik dan kita tunggu untuk kita masuk dalam aplikasi Jamboard. Okey, satu paparan sedemikian rupa akan dikeluarkan. So ini paparan Jamboard yang terhasil, di mana di sini kita nampak ada satu frame ataupun saya lebih suka sebut whiteboard. Ini whiteboard kita. So di sinilah tempat untuk kita masukkan bahan-bahan. Okey, di sini dia ada Untitled Jam. So kita boleh rename. Okey, lepas tu kita ada bahagian frame bar. Okey, kita boleh create frame. Okey, so dia akan bagi frame kedua dan kita boleh create sebanyak mana frame yang kita nak. Okey, dan kita boleh tengoklah berapa frame yang ada. Okey, dan terusnya kita ada butang undo, butang redo, dan kita juga ada butang untuk zoom in, zoom out, dan kita boleh set background kita boleh pilih ataupun kita boleh tambah background sendiri. Dan kita ada butang clear frame ni. Clear frame ni adalah butang untuk kita nak clearkan apa sahaja yang ada dalam frame kita ni, kita boleh clearkan dengan klik clear. Okey, so di sini kita ada more action. Okey, dan kita ada butang share. Okey, dan untuk toolsnya kita ada pen, okey, marker, highlighter dan sebagainya berserta dengan warna pilihan. Dan kita ada eraser yang mana kita boleh padam, dan kita ada ikon untuk select. Okey, untuk kita buat sebarang movement ataupun kita nak besar atau kecilkan satu objek di dalam ni. Okey, dan kita ada sticky note. Kita boleh masukkan sticky note.
Okey, lepas tu kita boleh add image sama ada daripada komputer ataupun daripada mana-mana sumber, dan kita ada shape yang kita boleh masukkan. Okey, kita boleh masukkan teks, dan akhir sekali kita ada laser. Okey, laser untuk bantu kita dalam membuat pengajaran. Okey, itu saja daripada bahagian pertama. Kita terus ke bahagian yang seterusnya. Untuk bahagian 2, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita membina bahan ataupun menyediakan bahan di dalam Jamboard dengan cara yang paling mudah. Okey, di sini saya akan tunjukkan contoh saya ingin mengambil bahan yang telah saya search ataupun saya cari di dalam internet seperti begini. Okey, ini sebagai contoh, saya ingin ambil soalan ni dan saya ingin masukkan dalam Jamboard saya. So, apa yang perlu saya buat ialah pada butang keyboard, kita tekan butang window berserta dengan butang shift berserta dengan butang S, kita tekan secara serentak seperti yang saya tunjukkan ini. Kita tekan ketiga-tiga butang itu secara serentak. Satu paparan seperti ini akan dipaparkan dan kita select soalan yang ingin kita ambil seperti yang saya tunjukkan ini. Katakanlah saya nak ambil soalan sampai sini. Okey, dan secara automatik ianya di copy ataupun disalin. Okey, ini ada notification dia. Okey, dan pergi ke Jamboard kita, dan untuk kita masukkan bahan yang kita dah copy tadi, yang dah kita pilih tadi, kita hanya tekan butang Ctrl D seperti yang saya tunjuk. Okey, so selepas kita tekan butang Ctrl V, dia akan masuk seperti yang saya tunjukkan, yang kita nampak ni, dan kita boleh tarik dia, kita boleh drag dan kita boleh besarkan dia mengikut kemahuan kita. Jadi, so kita sudah siapkan satu bahan yang boleh kita masukkan dengan mudah, iaitu dengan hanya salin daripada mana-mana tempat ataupun daripada internet ataupun daripada dokumen. Okay, menggunakan kaedah tadi, jadi kita boleh masukkan bahan-bahan dengan lebih cepat dan pantas. Okay, bahan yang telah kita masukkan ini sebenarnya kita boleh muat turun sebagai dokumen PDF. Untuk kita muat turun bahan ini sebagai dokumen PDF, apa yang perlu anda lakukan adalah pergi ke More Action dekat sini. Okey, klik dan download as PDF. So, setelah kita download sebagai PDF, kita boleh buka dan kita akan lihat bahan kita yang telah pun siap, dan sebenarnya bahan yang kita download ni kita boleh serahkan kepada pelajar. Selain pada itu sebenarnya, sekiranya sebagai contoh, selepas kita mengajar, katalah kita ada conteng sikit kat sini kan, contohlah katalah kita ada buat pengajaran dalam kelas secara online, lepas tu kita nak berikan bahan ini kepada pelajar, kita boleh download as PDF. ok, dan kita akan lihat hasilnya. Ok, dan kita boleh bagikan bahan yang telah pun kita ajar. Jadi ini kelebihan dalam Jamboard, di mana anda boleh sediakan bahan dan juga anda boleh buat turun dalam bentuk PDF untuk disebarkan kepada pelajar. Okay, sekarang kita akan pergi ke bahagian yang seterusnya. Dalam bahagian yang ketiga ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda share bahan yang telah anda siapkan kepada pelajar. So, untuk kita share, kita tekan butang share dekat sini. Okay, dan dia ada dua pilihan, share with people and group ataupun get link. Okay, get link ni dia akan berikan link dan kita boleh copy link, tapi dekat sini ada setting yang kita boleh ubah, iaitu kalau restricted, only people added can open with this link. Kita ubah, kita boleh ambil ke kalau MRC-PDRM ni, sebab akaun saya ni daripada MRC-PDRM, so kita boleh klik untuk MRC-PDRM, maksudnya anyone in this group with this link can view, maksudnya siapa yang ada dalam grup MRC-PDRM saja boleh buka. Okey, dan kita boleh tukar peranan dia sebagai viewer saja, dia boleh tengok saja ataupun dia boleh edit. So atas pilihan kita, ataupun kita nak anyone with the link. Okey, maksudnya ialah kalau kita, anak murid kita tidak ada akaun, tidak berada dalam akaun MRC-PDRM, okay, kita boleh copy link dekat sini. Okey, dan kita boleh tukar peranan dia dekat sini, sama ada viewer ataupun editor. Okay, viewer ni dia boleh tengok saja, dia tak boleh nak konten dan sebagainya. Tapi kalau editor, mungkin kita boleh bagi bahan tu untuk dia edit dan sebagainya, kita boleh tetapkan dia sebagai viewer ataupun editor. Okey, so kita klik, kita copy link dan kita klik dan link yang kita copy tadi tu kita boleh berikan kepada pelajar melalui WhatsApp group dan sebagainya, dan pelajar boleh akses
kita punya bahan, tapi dengan syarat kalau mereka di dalam menggunakan telefon, dia kena download dulu aplikasi Jamboard. Okey, kalau dia menggunakan desktop tidak ada masalah, dia boleh buka akaun Google dia dan dia boleh buka bahan-bahan yang kita dah share. Okey, itu caranya untuk kita share, dan kita akan pergi ke bahagian yang seterusnya. Di dalam bahagian ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita melaksanakan live streaming di dalam Microsoft Teams. So, apa yang perlu anda buat adalah, yang pertama sekali, pastikan anda buka dulu Jamboard yang anda ingin gunakan untuk dalam pengajaran kelas, dan selepas itu anda masuk ke Teams anda. Okey, sebagai contoh, saya dah buat di sini kelas, so saya akan join. Okey, baru nampak gambar saya. Okey, so saya akan join dulu kelas saya. Okey, setelah saya join dalam kelas saya, okey, ini sebagai satu contoh, saya ada partisipan yang perlu saya minta dia masuk. Okey, saya akan minta dia join. Okay, kita akan minta seorang anak murid saya, iaitu Cikgu Jamsia akan masuk. Okey, tunggu dulu, minta dia request untuk masuk, dan saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita melaksanakan Jamboard secara live streaming. Assalamualaikum Cikgu Jamsia. Waalaikumsalam. Okey, hari ini kita akan buat satu tutorial bagaimana buat live streaming menggunakan Jamboard. Okey, sekarang ni saya akan sharekan. Lepas pada tu kita pergi ke window, dan di sini kita ada Untitled Jam Google Jamboard. Okey, so Cikgu Jamsia boleh nampak tak saya punya Jamboard? Okey. Boleh nampak? Boleh nampak. Boleh nampak Okey, so kita boleh mengajar pelajar kita menggunakan Jamboard yang telah disediakan. Okey, yang menariknya dalam Jamboard ni, kita boleh buat interaksi dua hala, di mana saya akan minta Cikgu Jamsia menyelesaikan soalan ni. Okey, sebelum itu apa yang saya perlu buat ialah saya kena share dulu dengan Cikgu Jamsia link untuk Jamboard saya ni. Saya pergi ke get link, saya akan pilih anyone with the link, saya akan ubah dia kepada editor supaya dia boleh edit, dan saya akan copy link ni. Okay, dan saya akan masuk balik ke saya punya kelas. Okay, saya akan minta Cikgu Jamsia klik link ni daripada bahagian message. Okay, Cikgu Jamsia cuba masuk message dan tekan link. Sementara kita menunggu Cikgu Jamsia membuka link Jamboard kita. Okey, yang menariknya sini ialah kita boleh buat interaksi dua hala. Apabila kita mengajar, kita boleh panggil pelajar untuk menjawab soalan, okey, di Jamboard yang telah kita sediakan. Boleh okey dah, boleh. Boleh dah? Okey. Okey, baik. Sekarang ni saya akan minta Cikgu Jamsia untuk selesaikan soalan ni dalam 3 soalan dulu. Cuba selesaikan. Okey, text box, tekan, pergi ke jawab soalan. Okey. Okey. So sekarang anda boleh lihat bagaimana Cikgu Jamsia akan menulis jawapan. Nampak? Okey. 3 tolak 2 1, 4 tolak 3 1, dan 4 tolak 4 0. Jadi di dalam kelas kita secara online, kita boleh minta pelajar untuk jawab di atas Jamboard yang telah kita sediakan secara live, dan ini dinamakan interaksi dua hala, dan kita boleh panggil pelajar-pelajar lain untuk selesaikan. Okey, Cikgu Jamsia jawab semua soalan, alhamdulillah. Okey, dan kita boleh bagi stiker note dekat dia. Okey, boleh nampak tak stiker note tu? Okey, nampak. Nampak. Tahniah, Boleh bagi kasih. stiker note. Jadi ada interaksi dua hala di sini. Inilah bagaimana kita buat interaksi dua hala di dalam Jamboard hanya menggunakan Microsoft Teams. Okay, jadi saya harapkan kepada anda semua supaya boleh menggunakan Jamboard ini. Jadi itu saja yang ingin saya kongsikan dalam video kali ini. Semoga memberi manfaat. Terima kasih kepada Cikgu Jamsia. Okey, sama-sama. Okey, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam tutorial pantas. Terima kasih kerana menonton video saya ini sehingga tamat. InsyaAllah dengan support dan sokongan anda, saya akan menerbitkan banyak lagi video-video tutorial. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen di channel saya. Mudah-mudahan dengan tindakan yang anda ambil ini akan memberikan saya lagi lebih semangat untuk menghasilkan video-video yang banyak lagi.
Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.